Okey, susu 250 gram. Yang ni saya dah pre-measure tau sebab kita hari ni nak buat terus saja kan. So kalau you all tak timbang lagi, you all boleh pergi juga dekat scale kita ni penimbang ni dan timbang terus saja. Then kita masukkan butter. Okay, siapa yang belum lagi saya tunggu. Kalau dah, you all type dah okay, dan kita proceed. Belum, tak apa. Sis tunggu. So yang tadi Zeti letak, ulang sekali lagi. Yeast, 30 gula. 30 gram gula. Tak sempat. Tak sempat. Tak apa, slow. Slow kak. 30 Gula. gram caster sugar. Okey. 1 teaspoon yeast. 250 gram full cream milk. Semua room temperature dan butter 28 gram. Okay. Kak Zeti, butter tu Kak Zeti biasa guna pure butter ke butter biasa? Okay, pure butter boleh ataupun okay, bab ni nanti costing juga Sani I akan elaboratekan. Kalau you buat roti, you tak guna pure butter pun tak apa, you boleh guna margarine pun boleh. Guna buttercup. Buttercup pun boleh tapi room temperature ya. Okay. Dekat dalam resepi tu pun ada in bracket soft. Soft tu adalah room temperature. Kalau kalau tak bukan room temperature, what happen Nanti sebab you nak bloomkan dia, nanti you Dia akan rendahkan suhu tu. rendahkan suhu. Lepas tu lambat lah you nak kena buat. Kadang-kadang boleh juga. Tapi you kena repeat tu, kadang-kadang buat lagi sekali untuk you nak cairkan dan nak activatekan yeast tu. The butter tu, yes. Okay, so Dan seperti ais masih lagi sejuk, so tunggu dululah. Apa you boleh buat. Tapi nanti bila proses ni you buat lagi sekali. Rasanya akak yang tu Zeti, akak yang baru keluar tu, dia boleh pergi ke 40 degree insyaAllah. 40 degree still okay untuk activate. You adjust naik sikit saja. 40 degree can. Tak faham. Sorry, maknanya I still masukkan susu 250 ml tapi nanti managing tadi ke? Masa bila yang 450 degree? Tak, okey. Kita tak sampai situ lagi tak? Sekejap ya. Sekarang ni. Untuk yang semua, kita ikut saja dulu. Kalau you all dah terlambat on your butter and all that, you all follow ke belakang boleh tak? Sebab nanti kita nak tunggu roti tu naik and it will take time. Ambil masa. Ya? okay. Boleh. Alright. Okay, saya proceed dulu, okay? So, yang mana kakak yang tanya tadi yang confused tu, okay. Sekarang ni, kita nak activatekan yeast tu selama 2 minit sahaja. Dengan Thermomix, hanya 2 minit untuk activate yeast tu You all setkan 2 minit, okay? Lepas tu, you punya temperature 37. Tadi yang kakak tanya tu, butter dia sejuk tu kan? You naikkan ke 40. Okay, faham. Okay? Sekarang ni, kita maintain 37 je standard. Yes. Okay? Speed, kita pergi speed 2. Alright? Okay, Tak, mungkin dia tengah cakap dengan anak dia. Sila. Okay, 2 minit. So, kita biarkan dia berenang-renang di dalam itu. Lepas tu, kita standbykan bahan yang kedua. Okay? Hari ni, saya guna 100% pure high protein flour. High protein flour ni adalah tepung roti. Okay? Tadi ada yang tanya, kita ada guna Japanese bread flour ke tak? Okay, untuk loaf, saya tak mix dengan Japanese bread flour. Sebabnya, kalau Japanese bread flour ni, dia tekstur dia lagi lembut. Dia punya kadar gluten tu tak sama dengan high protein flour. Okay, so untuk loaf, kita nak dia pejal, cantik. Kemas. Kalau kita campur Japanese bread flour dia, bila kita potong dia akan flat, dia tak stable tau, dia boleh collapse kan. So untuk loaf disarankan guna high protein flour. Okay, lagi satu kalau nak guna tepung gandum pun boleh, tapi okay, roti tidak akan jadi lembut selepas beberapa jam, dia akan keras. Dia kurang fluffy dan dia keras, yes. Yes, dia keras. Lepas tu sebabnya kadar gluten yang dibuat khas untuk percentage untuk roti high protein flour dengan all purpose flour, itu ada sebab-sebab dia, ada lain-lain dia. So kalau boleh, kalau kita buat roti,
buat dengan high protein flour untuk loaf lah. Tapi kalau tak ada juga sebab macam kalau lepas sebelum-mula PKP juga kan kita susah nak dapat tepung apa semua, saya guna juga tepung gandum, boleh juga buat. Dia tetap akan jadi, tapi roti tu macam saya cakap, roti tu keras. Bila you all nak makan, slicekan dia dulu, siap-siapkan, masukkan dalam microwave 10 saat, dia lembut balik. Tapi sekejap je lah kena makan cepat. Okay, itu dia punya pro and cons lah untuk kalau kita guna type roti ni. Bread flour tu sama ke? Ya, bread flour kita tak mix apa-apa dengan Japanese ke, dengan tepung gandum ke, tak ada. Pure high protein flour, tepung roti yang beli di kedai bakery. Okey, dah siap. Kalau butter dia ada beza tak unsalted dengan salted? Unsalted dengan salted tu beza dia masin sikit dengan tak masin lah. Kalau tak ada masalah lah kalau pakai unsalted. Okay. So, nanti kita tak nak temperature kita turun, okay? Kita masukkan bahan seterusnya. High protein flour 380 gram. Masuk terus ke? Alright. Yang tadi tanya salted ke unsalted kan? Okay, you boleh skipkan garam tu sikit. Tapi still you kena gunakan garam sikit dekat dalam bread you sebab dia nak activatekan dengan kita punya yeast, okay? So, masukkan garam. Dua ni masuk dulu. Okay, clear? Clear. Alright, kita proceed ni bab paling best. Kita go dekat kneading. Okay, maknanya kita bukan kneading, kita pergi dekat dough kat sini. Nampak tak? Mold dough. Mold dough, okay. Lepas tu kita kneadkan dia 5 minit sahaja. Okay, set 5 minit terus kneading. Ni terus fullkan dia. Alright? Dah. 5 minit. So macam biasa, bila kita buat kneading, jangan tinggalkan mesin kita bergerak-gerak macam ni seorang-seorang. Duduk sebelah dia, okay? Sebab possibility bila kita kneading roti, kan dough tu berat. Jadi kita punya possibility kita punya mesin ni akan bergerak-gerak. Dia tak sempat masak dia diam. Dia kan nak dia bergerak-gerak kan? Tu duduk tepi dia. Jangan pergi mana-mana. Okay? Lepas tu, difference yang saya selalu buat roti dengan mixer dulu, dengan resepi yang sama, ada tukar bahan, mixing dengan mixer 15 minit. Mixing dengan kneading dengan Thermomix hanya 5 minit sahaja. So you besar dah 5 minit kat situ. Dan hasil dia sama cantik, sama padan. Sama je semua. Okay. So you boleh juga intai-intai macam ni. You nanti ada kesan-kesan tak cukup macam basah ke, nak kena tambah tepung ke, tak perlu, okay? Kalau ada soalan je tanya tau. Kak Siti, kalau kita dah guna sat butter, nak masukkan garam ke? Nak masukkan garam lagi ke? Sikit saja. Oh, okay. Garam dekat dalam tu half teaspoon kan, you kurangkan separuh lagi pada tu, sikit je. Kalau tidak nanti roti you akan rasa masin. Tapi sebenarnya, okay, in bakes kan, ini cara saya lah kan yang saya selalu guna. Kalau macam cake atau certain resepi, saya memang suka guna, saya suka guna salted butter sebab saya nak rasa lemak-lemak dia tu tau. Dia lagi sedap. Dia ada flavour tu. Kita cakap pasal pan. Sementara tu kan, kita ada 3 minit lagi. Okay. Kita guna yang macam ni. Alright. Macam mana you all nak tahu saiz dia, you all kirakan dekat dalam resepi tu ada tulis 20 kali 11 kali 11 centimeter. You kira macam ni tau. Tepung organik high protein flour nanti ada beza. Tak ada. Kalau tepung apa-apa organik, apa semua tak ada masalah. Boleh juga janji high protein flour. Sorry, typo. Sugar boleh ganti brown sugar tak? Boleh. Brown sugar boleh, tapi kena make sure brown sugar tu bukan yang jenis kasar tau. Sebab brown sugar ni ada 2 jenis. Satu tu yang macam halus sikit, satu tu yang kasar. Guna yang dah halus one, okay? Wholemeal flour. Wholemeal flour, saya tak pernah try untuk zebra bread, tapi dengan okay. Wholemeal flour boleh. Ratio dia you boleh buat. Nanti I akan letak asing ya berapa ratio dia. Resepi yang sama boleh buat wholemeal bread tapi bukan zebra. Nanti pelik lah kalau you buat wholemeal bread ada zebra tu. Okay. Masuk butter ni. Tak. Sebab fresh milk tu kita nak deactivate dengan kita punya yeast.
Okay, kita kena ada cecair untuk kita nak belumkan kita punya yeast. Jadi kita tak boleh pakai susu tepung. Kalau tidak, yeast kita tu dia activate. Dia mesti nak kena ada cecair. Okay Zeti, ada orang tanya boleh masuk bahan kena ikut step ke? Kalau ikut step dululah untuk activate. Ada orang tanya masuk bahan ikut step ke? Boleh masuk mana-mana je dulu? Boleh masuk mana-mana, janji ikut A, B, C. Betul. Tak ada masalah. ABC kena ikut. Tapi dalam grouping dia tu boleh nak masukkan macam tu. Kata ada orang tanya boleh tak replace with almond flour? Kalau almond flour dia tak ada gluten kat dalam. You should expect dia tak fluffy dan dia tak lembut. Dia akan jadi keto bread lah. Dia akan jadi heavy dan dense. Okay, one thing about almond flour juga, dia tak sama resepi dengan resepi yang kita buat biasa-biasa ni. Setiap keto bread yang gunakan yang macam roti diet ni, ratio dia tak sama. Yang tu kita kena test asing. Yang tu pun betul. Dia nak buat tu. Kalau kau cuba je nak adjust mana. Okay Zeti, ada soalan. Kalau susu fresh milk ganti susu tepung boleh ke? Kena bancuh dulu ke? Tapi rasa aku pernah buat. Bancuh dulu ikut same amount. Tapi Zeti macam mana? Saya tak pernah try, tapi macam mana okay macam ni. Susu tepung selalunya kita akan add untuk kita nak bagi flavour kan pada kita punya roti tau. Tapi sebaiknya, sebabnya saya guna full cream milk ada sebab dia hari ni, Selalunya orang buat roti, orang akan guna air sahaja. Hari ni saya tukarkan kepada susu sebabnya the best about roti dia buat dengan Thermomix ni, kita tak ada bread improver. Kita tak ada bread softener. So dengan kita guna susu ni akan dapat melembutkan roti kita. Keep the moisture tu. Betul. Yes. So, sebab apa nama? Zeti yang fat and dairy yang dalam susu tu yang buat roti tu lembut juga. Yes. So kalau kita ganti-ganti, you should think about that lah. Membantu roti kita untuk kekal lembut sebab kita tak pakai apa-apa ejen pelembut, ejen penahan tepung apa. Okay, roti kita cantik. Sangat cantik. Very nice. Very nice. Okay, tengok dia punya tepi pun very clean. Maknanya kata you punya tepung semua cukup sahaja. Okay, nice. Alright. Dekat Shashu pun tengah buat. Okay, sekarang ni kita nak bahagikan dua. Alright, senang saja. You all tak payah nak keluarkan apa yang you all boleh buat. Dough ni saya dah pernah timbang dah. Total is 700 gram. So you keluarkan 3,5, okay? You pergi je dekat penimbang ni. Okay? Faham tak? You all dengar tak? Okay? Dengar. Okay, pergi kat penimbang ni balik. Keluarkan 350 gram. Okay? Tinggalnya 350 gram dalam tu. Agak-agak pun tak apa. Sebab nanti kita nak buat dia punya belang. Okay? Alright. Dah, agak-agak je macam tu. Tak apa. Dia tak payah be konsisten sebab zebra ni dia adalah macam orang kata roti yang yelah belang-belang binatang tu kan tak sama saiz. Artistik. Okey dah. Yang sebelah ni kita keluarkan dulu sekejap, letak tepi, tutup jangan biarkan terdedah. Dia tak boleh kena angin, nanti dia keras surface dia. Okey. So kita pergi balik yang dalam bowl yang kita tinggalkan tadi kan. Biar je kita nak masukkan dia punya ni. Charcoal powder kita. Okey. Yang boleh kecap tak? Okey kan? Nampak semua orang tengah membuat juga. Okey, masukkan charcoal powder. Dan kita kena letakkan susu sikit. Sebabnya bila kita dah masuk charcoal powder ni, kita tak nak kita punya roti tu dia macam kering tau. Jadi betul. Kita kena masukkan cecair juga untuk mixkan dia jadi dia cantik. Susu setengah tablespoon sahaja. Susu yang sama tadi, you ambil setengah tablespoon, okey? Sikit je. Okey, ini kita kneading. Macam sama juga macam tadi. Kita pergi balik kneading tadi. Tapi kali ni 1 minit sahaja. Cuba kita nak mixkan cocoa powder pula. Charcoal powder tu. Kalau tak ada, guna cocoa powder, okey? Alright.
1 minit lagi. Charcoal powder boleh tukar. Boleh. Charcoal Boleh. powder boleh tukar ke sepok cocoa ataupun powder. Sukatan sama. Powder guna 1 Sukatan sama. Cocoa powder sama. Tapi matcha powder kurangkan sebab nanti pakai. Guna dalam 1 tablespoon cukup. Cumanya nanti warna tu dia gantung pada gantung pada ni matcha powder juga tak ada matcha powder yang fresh tu. Kalau dia hijau cantik matcha powder asal tu tau. Kalau dia macam dah nak hitam-hitam sangat tu semua itu dah tak. Okay, Zeti tak dengar sangat sebab your Thermomix tu bising sikit. So apa yang Zeti cakap, warna tu dia akan bergantung kepada apa nama kita panggil, kuantiti charcoal powder. Kalau kita guna cocoa powder, kita tak jadi zebra sangat, dia jadi haiwan lain yang berbelang warna coklat. Macam harimau pun boleh jadilah sikit kan. Leopard ke nanti macam tu lah. Kalau leopard dia sesuai lah warna charcoal tu kan. Ada charcoal powder ni. Charcoal powder ada dekat bakery. Memang ada. Dia tak ada flavor dan dia sebenarnya charcoal powder ni is a good dia ada nutrition facts dia lah. Okay. Dia tak ada rasa. Kalau kita guna matcha powder tu ada rasa. Sebab tu Zeti pesan tadi matcha powder kita letak sikit je. Sama juga dengan cocoa powder. Kalau kita pakai cocoa powder, kita punya roti tu akan rasa cocoa sikit lah. Rasa coklat. Okay, Zeti ada orang tanya kalau masuk pewarna je, pewarna ni boleh je. Cumanya kalau macam apa yang Zeti nak tunjuk, daripada bahan natural pun kita boleh buat roti yang cantik dan sedap. Cumanya kalau kita nak guna pewarna tu, you cari yang oil base Natural, yes, oil base. Oil base. Yang kalau yang guna air tu, kuantiti nanti guna banyak. So kita tak boleh nak agak. And then nanti ratio you punya roti tu pun akan lari. So okay, kita dah siapkan tadi kita punya dough ni. Sekejap Dah nampak tak? Okay. Nampak. Dough charcoal ni dan ini kita kena restkan 10 minit. Dough putih ni kita bahagi 6 Ikut mata bagi 6 terus Bagi 6 terus. Ikut mata sahaja, tak payah timbang sebab macam saya cakap tadi, belang-belang binatang ni kan dia ada yang basah, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang halus kan. So kita go random sahaja, okay? Okay, saya tunjukkan ini satu dan kita boleh next pergi ke next presenter, okay? Alright. Okay, kita restkan dia macam ni. Bulatkan dia dulu siap-siap. Okay. Macam ni, sama juga ini, bulatkan dia siap-siap. Kita buat semua, okay? Kita restkan dia 10 minit. Lepas tu saat lagi kita rolling masuk pan. Nanti kita akan balik-balik kat Zeti kan untuk rolling dan stacking tu kan? Syuk pula. I tunjuk je lah satu. Lepas tu nanti kita boleh proceed ke yang lain. Sebab takut nanti boleh. Sila. Okay. Kita guna pan ni. Dalam resepi tu tulis 20 kali 11 cm. 20 kali 11 kali 11 cm. Okay. Beli ada penutup macam ni. Right. Ni beli kat kedai bakery sahaja. Kalau tak ada boleh beli online. So, spray. Ni. Make sure spray semua. Kalau tak ada spray ni boleh guna butter yang guna berus tu pun boleh. Tapi saya suka guna macam ni sebab pada saya macam lagi convenient. Spray saja bila nak pakai banyak mana pun. Okay? Right? Kita buat macam ni tau. Bawah kita start dengan yang putih dulu. Okay? Nampak kan? Okay, macam mana nak tahu saiz? Kita ikut saiz yang panjang macam ni. So nanti kita stack saja. Ini kalau ikutkan, kita kena rest dulu 10 minit. Baru lepas ni kita roll. Okay. Tapi ni saya tunjuk satu contoh dulu. Okay. Roll ni paste macam ni. Satu. Hitam pula. Okay. Right. You stack macam ni. Stack semua. So total kita ada 12. 6 putih, 6 yang charcoal. Okay. Stack saja sampai habis. Lepas tu terus masuk macam ni tau. Macam ni. Okay. Dia akan kembang. Nanti dia akan proofingkan dia.
Dia akan proofing air lah, dia proof. Lepas tu nanti you dah boleh bake. Okay? Alright. Saja. Dalam gambar tu pun ada, saya tu dekat dalam recipe card tu pun ada macam mana saya step, boleh tengok gambar tu. Alright Zeti. Okay. Okay, so yang tengah buat zebra boleh proceed buat zebra. Maknanya sambil kita lepeh dan kita restkan dia. Dan juga kita nak pergi ke shoe lah untuk sambung buat mantau. Alright, sekejap ya. Okay, tadi yang tanya tak perlu, okay, nanti dia macam ni, nanti dia akan kembang. Okay, kalau you tarik pun nanti dia kecut sikit tapi dia akan bila bake nanti dia kembang. Kak Zeti, full cream kan Kak Zeti? Full cream milk. Boleh kan? Boleh. Memang guna full cream milk hari ni. Okay, V, sudah ready dah? Temperature semua ada dekat dalam recipe card, okay? Okay, kita tinggalkan dulu zebra loaf. Kita ke mantau. Okay, hari ni Syara nak tunjukkan mantau. Boleh tahu tak berapa orang yang nak buat mantau plain, mantau sahaja dengan berapa orang yang nak buat mantau pau ayam. Sebab kita akan gunakan dough yang sama. Dough yang sama untuk mantau dan dough yang sama untuk pau filling. Jadi kalau nak buat dua-dua, kita divide dua lah nanti doughnya. Tapi kalau nak buat pau ayam saja atau mantau saja, kita kneading sama-sama. Okay? Jadi yang pau ayam ataupun mantau akan gunakan resepi yang sama. Okay, resepi card kita dah edarkan. Tapi ada juga dalam cookie dough. Kalau semua orang tengok macam mana nak cek dalam cookie dough, ada banyak sebenarnya mantau atau quick steam bun resepi dalam cookie dough. Okay, boleh cari dekat bahagian My Recipe, lepas tu Save Collection. My Recipe, Save Collection, and then cari Our Favorites. Our Favorites punya collection ni memang ada dah di-built-in dalam Thermomix semua orang. Okay, jadi cari Our Favorite. Okay, dalam Our Favorite ada 28 resepi, and then cari quick steam bun in bracket mantau. Okay, itu resepi yang kita akan gunakan lah. Jadi either korang nak refer resepi card boleh, nak guna terus dalam cookie dough pun boleh. Okay, jadi ini resepi dia, quick steam buns mantau. Okay, mantau ni actually is Chinese punya roti lah. Dia steam bun. Yang kosong kita namakan dia mantau. Apa yang ada filling kita namakan pau. Itu sejarah dia. Dan mantau ni adalah Chinese food yang selalunya diorang makan secara kalau macam ada makan besar, ini makanan utama diorang juga. Okay? Itu secara sedikit lah. Okay. Kita akan mulakan. Okay, kita start cooking. Kita masukkan air. Okay, jangan lupa tagkan masing-masing punya scale. Masukkan air 130 gram. Ikut saja resepinya. Air 130 gram. Okay, next. Masukkan sugar. Ini saya dah pre-measure siap-siap. Jadi memang saya masukkan terus. Okay, masukkan sugar. Okay, next. 20 gram sugar tadi. And then 1 teaspoon dry yeast. Okay. Pastikan bila kita masukkan bahan, kita masukkan di celah-celah blade. Maksudnya kita jangan letak gula ni kena blade. Letak di antara dua blade. Supaya bila dia nak activatekan yeast, boleh sekata lah, tak adalah ada yang dekat blade. Okay, next is olive oil. 20 gram olive oil. Tapi hari ni saya tak guna olive oil. Saya gunakan vegetable oil. Dua-dua jenis minyak boleh guna. Tak ada masalah. Okay. Next. Okay, kita tutupkan. Kita akan aktifkan yeast. Macam tadi kita buat roti, aktifkan yeast 2 minit. Ini kita aktifkan yeast selama 1 minit sahaja. Sebab kita pakai 1 teaspoon sahaja yeast. Okay. Kita aktifkan yeast 1 minit lah. Okay. Semua orang dah mulakan aktifkan yeast. Siapa yang buat pau ayam pun kita buat sama-sama doh ni. Betul. Siapa yang nak buat pau ayam tu dah boleh buat dah, ada mantau sekarang. Cari kita punya ulangan tu kan dekat Our Favorite tu, quick steam mantau paling senang dan paling kita kata senang lah, dia punya bahan pun very bahan easy. Simple. Ada resepi yang pakai fresh milk juga, dan ada resepi mantau yang akan 2 kali proofing. This one resepi ni 1 time proofing only.
Yeah, dan still lagi lembut dan best. Okay. Okay. So mantau ni biasanya Shu biasa makan dengan apa? Makan selalu cicah dengan kari ataupun sambal sardin, sambal ikan bilis. Kalau Jadi macam sangat hari senang lah, sangat senang untuk kalau macam tiba-tiba tak ada benda nak ni kan. Masukkan je terus boleh buat. cicah dengan kaya, cicah dengan susu pekat. Kalau macam dia akan tunjuk, Syada akan tunjuk contoh mantau fried, gorengnya pun sedap. Makan dengan macam-macam. Dia macam rasa paus sambal. Okey, dah habis aktifkan yeast. Kita akan masukkan flour. Okey, flour ni hari ni saya gunakan super fine flour ataupun tepung halus. Tepung halus. Yang saya guna ni jenama Baker's Choice. Dia banyak jenama. Kalau nak guna powder flour pun boleh. Okay. Next is 1 pinch of salt. Okay. Tepung roti boleh tak? Tepung roti tak recommended untuk buat pau. Sebab dia berat. High protein. Dia high protein flour. Kita gunakan medium atau low. Tepung gandum? Kalau tepung gandum? Tepung gandum boleh. Boleh. Cuma perbezaan dia adalah fluffy dia lah. Kalau macam tepung gandum, sekejap kita kneading terus Okay, kneading 2 minutes. Kalau secara manual, setkan kneading mode 2 minutes. Okay, nak kata kalau tepung gandum, Syada pun selalu guna juga. Tapi perbezaan dia macam padat. Kalau super fine flour ni dia lagi lembut lah. Kalau powder flour lagi lembut. Jadi bergantung kepada tekak masing-masing. Kalau macam kita makan fresh, panas-panas, memang lembut lah. Tapi makin bila sejuk, dia akan keras lah. Tapi senang je, kalau dah sejuk, kita steamkan dia balik. Okay? So ada soalan lagi ke semua orang tengah busy membuat? Nanti kita nak pergi tengok dekat Fina Spotlight siapa orang yang tengah buat ni. Okay, ada orang tanya apa nama tadi? Resipi mantau boleh buat donat tak? Mantau nanti bila kita goreng dia ada ira-ira donat lah. Kalau kita nak celup golekkan dalam gula halus kan, dia bolehlah jadi ala-ala donat. Nanti Syu tunjuk dia mantau goreng pun sedap juga. Kenapa tepung roti tak boleh? Sebab tepung roti ni dia punya gluten ada lain sikit lah. Kalau nak try boleh try. Okay. Mana yang elok dan berkhasiat? Tepung gandum atau super fine flour? Kalau ikut yang Fi faham, super fine flour ni dia dah proses lagi banyak lah. So the proses untuk finalkan dia, yes, dia more proses. So kalau nak cari pure tepung gandum dia better. Cuma dia heavy sikit. Tentu. Dia ada beza dia kat situ lah. You can find also the organic ke untuk pilihan yang lebih baik, organic super fine ataupun organic powder flour. Boleh? Ada. Alright, Fina Spotlight siapa ni? Kak Adrina, what are you doing? Semua orang tengah kneading. Nuras tengah ni. Sharifah Nazura dia tengah spray dan dia tengah lap dia punya loaf pan. Ya, ada yang tanya kalau nak goreng kena steam ke? Yes, kita steamkan dulu dan baru kita gorengkan. Okay, itu untuk fried mantau. Okay, dah siap dah kuli. Kita keluarkan lah. Kalau kita tengok tekstur dough mantau ni, dia seketul-seketul. Dia not very sticky. Cantik sangat. Tak bersih bowl kita kan? Okay. Buat keluar. Okay, siapa yang nak buat dua-dua resepi, mantau dan juga pau filling, bolehlah dividekan nanti kepada dua bahagian. Mas ni. Okay, kalau yang nak buat mantau, actually kalau dalam resepi cookie dough ni, dia suruh divide the dough into 10. Tapi hasil 10 ni, dia akan jadi besar lah. Kalau macam anak-anak dia macam makan tu, dia bukan finger food lah. It's too big for kids. Jadi dalam resipi kat Syada tulis divide to 12. Depends lah, kalau nak buat more than 12 pun boleh. So dia akan jadi small bite size for kids. Senang untuk makan kan. Okay. Buat mantau ni cantik. Adina buat mantau ni ada orang dia apa? Dia lepek-lepek, dia gulung-gulungkan terus. Dia buat macam ni. Dia buat macam Opoleko. Okay. Hari ni kita tak nak buat macam tu. Hari ni kita nak tunjuk tips buat mantau. Okay. Kita lepekkan dia dulu. Kita spreadkan dia dulu. Okay. Dan kalau ada rolling pin,
kita gunakan rolling pin untuk nipiskan dia. Rolling dia, nipiskan dia macam buat cinnamon roll. Dia sebenarnya nak tolak angin tu keluar, the bubble inside tu, so then you can get the very smooth, and then dia tak adalah berjerawat dah, macam tu lah hasil dia. Dia tak ada hole. Kalau tak ada rolling pin, you can tekan guna tangan lah juga sebenarnya untuk keluarkan dia punya air tu, yes. Okay, tapi tak perlu besar pun macam kita nak buat cinnamon roll. Just 10 cm times 10 cm dah just nice. Okay, untuk mantau. Okay, tak besar mana pun. Then kita rollkan dia. Nampak tak? Rollkan dia. Seakan nampak. Okay, kita continue roll. Jangan tekan. Kita letak macam kita main Play-Doh. Golek. Kita golek-golek dia. Tapi jangan bagi tekanan. Okay, before that, ambil sikit seketol bulat kecil macam ni. Sebelum terlupa, kita masukkan dalam air. Segelas air. Okay. Ini untuk apa, Fi? Ini dia, kita nak buat floating test dia. Kita nak tengok kalau bila dia dah float, that's mean kita punya mantau tu dah fully proof, dah ready untuk steam lah. Maksudnya dia dah kembang. Yeast kat dalam tu dia dah makan dan dia menghasilkan oksigen, dia jadi ringan. So dia terapung. Kan? Floating test ni boleh buat for doing bread. Bread boleh ke? Bread sebenarnya senang je nak tengok. Bread dia double up in size tu dah boleh dah ready. Okay. Sebab mantau ni very fast. Dalam panjang macam ni pun dah okey dah. Nak divide 10 boleh. Nak divide 12 boleh. Pulang. Okay, cuma kalau nak buat pau ayam, you make it half. Half ketepikan untuk pau ayam, half untuk mantau. Okay, kalau tak ada cutter, macam tadi Zeti guna dough cutter, you can use the spatula untuk potong juga. Okay. Potong je. Nampak tak? Potong je. Mantau kalau beli frozen pun bentuk dia lebih kurang macam ni juga, tapi much more smaller kalau tengok. Syara sebenarnya kan sebelum ada Thermomix, never know kejujuran mantau. Tahu pau. Saya pun. Tapi tiba-tiba lepas beli Thermomix, pergi dekat kedai, dalam freezer dia nampak pula frozen mantau. Oh, macam ni rupanya mantau komersial lah. Dah harga dia boleh tahan Syueh. Kan? Ni rasa Fi pernah beli itu sekali sebab nak try. Dalam RM7 tu baru berapa biji je kat dalam. Fi. Alright. Lepas tu, tersusun lah dekat tray. Kalau yang nak ketepikan untuk pau ayam, ketepikanlah bahagian yang nak buat pau ayam, boleh susun dekat bahagian bawah. Dekat aroma dish. Tinggalkan space kat atas untuk letakkan pau ayam. Okay. Rasa itu saja dulu. Boleh pas dekat Kak Ma dulu ataupun dekat Zeti dulu. Kejap ya Kak Ma. Boleh Kak Ma interrupt sekejap. Kejap Fi spotlight Kak Ma dia sayang. Kak Ma sekejap ya. Spotlight Kak Ma. Okey, tu Kak Ma kita. Okey, Assalamualaikum semua. Ya. Okey, Kak Ma ni akan buat semua pau ayam So kalau siapa yang nak buat pau ayam macam Kak Ma ni, the whole thing, each of the bowl tu dalam 45 to 43 gram. Dia punya bahagi 10. Kak Ma bagi 10, okey? Jadi dia nak besar lah sikit kan Kak Ma kan. And then Kak Ma tunjuk dia punya lapis atas tu. Sebab apa Kak Ma cakap 43 to 45? Sebab bila kita letakkan ni, dia just nice tau. Dia punya pau tu. Okay? So kalau nak bagi dua macam separuh buat pau goreng, boleh lah. Kak rasa boleh lah kalau yang nak pakai less than that. Sebab resipi Kak Ma ni 45. So dia punya inti 35 gram. Satu bowl tu, satu adunan tu. Macam Syara pernah timbang Kak Ma, satu adunan ni boleh dapat dalam 10 kan? 10 tu dapat dalam 42 kan? So ya betul. Make it 5 lah. Kalau macam ada nak buat pau goreng, 5 dekat pau goreng, 5 dekat pau ayam. Boleh. Betul. Ya. So boleh agak lah about that weight lah kita punya setiap bowl tu kan, nak potong kan. Okay? So semua dah siap ke? Siapa yang nak buat ni semua dah siap inti ayam ke apa kan?
Okay. Yang nak buat mantau dengan Kak Mar. Yes. Sebab kalau boleh, macam Kak buat awal sikit sebab kita tak nak dia punya feeling tu berair tau. Kalau berair, that mean you susah nanti nak roll dia. Nak tutup dia terbuka kan. So at least macam ni, katakan dia still berair, you masuk sekejap dalam oven, drykan dia sekejap. Ya? Boleh buat macam tu. Okay lah, nanti kita sama-sama buatlah sekejap lagi. Okay? Okay, Fee? Okay, Zeti, are you there? Sekejap kita tengok Zeti sekejap. Okay, let me pergi dekat Kak Adrina. Kak Adrina wanna show something tak Kak Adrina? Sekejap. Right, Fidu nampak semua orang tengah busy sekarang. Okay. Okay, Zeti okay? Kejap. Fi tunjuk kat Adrina dulu lah. Dia nak tunjuk loaf dia dah. Dia nak tunggu, dia nak potong. Dia nak tunjuk the loaf yang ready. Kejap Kak Adrina. Replace spotlight. So, tu Kak Adrina, Fi buka. Sekejap. Okay. Nak potong ni. Ni saja nak tunjuk. Akak buat roti awal sikit pagi tadi. So this one is different. Now I'm doing zebra. I'm doing macam Zeti. Tapi ni earlier I buat leopard. Giraffe. Nanti kita potong tengok, okay? Alright. Thanks Kak Ad. Okay. To the Zeti. Zeti buat apa? Zeti nak tunjuk tak yang lepas dah tu dah? Mana Zeti? Okay. Zeti, dah letak kat dalam dah. Zeti mute. Sekejap. Zeti mute. Okay. Dah, nak tengok yang kat dalam. Boleh tengok, tunjuk macam tu je. Oh, dia tengah proofing. Oh, dia dah berlapis macam tu. Okay. Dia berlapis sini tak? Zeti nak tunjuk. That's how supposed to be. So kita ikut saiz yang lebih kurang kita punya mold ni, walaupun dia tak penuh, kita tarik dia sikit, okay, letak tengah-tengah, nanti bila dia proofing, bila kita bake, dia akan cantik. Dia nak tunjuk juga. Macam ni Mana? Siapa nak tunjuk saja, okay? Sharifah Nazura. Isn't it? Sharifah Nazura. Ni, betul. Okay, let me spotlight you. Okay. Very nice. Cantik. Ni first time ni? Yeah, buat ni. Senang tak? Wow. Senang lah kalau ikut apa ni akak punya ni cara. Sebabnya you know what? Untuk belajar buat roti something like this pun, you have to pay like 300 something for the class tau. Wow. Melekat lah. Mesti join Zebra dia jadi. Tak apa. Melekat tak apa Tak apa. Nanti dia akan kembang dan tu. Itulah art. Oh, ya. Yo Zebra. Kak Adina wanna show dia punya zebra tapi zebra dia hybrid. Mana Kak Adina? Cantiknya. Cantik. Very nice. See, from here you can also make macam buatkan roti as a macam art class for your art class kan. Art class gila bagus. Yang ni kalau apa Kak Adina? Ni ni coklat. Cocoa powder. Cocoa powder lah. Yes. Okay. Alright. Thank you. You can also play around with the other natural color like beetroot, purple color. You can play with the plain pale punya kan. Apa nama dia panggil pastel. Cantik. And then kita dapat flavor, kita dapat nutrition, kita dapat art, kita dapat science dia semua. Best sangat kan. Okay, Fee nak cakap sikit proofing ni kan. Okay, kita dah letak dekat dalam ni untuk proofing. Okay, selalunya dalam masa 45 minit ke 1 jam. Depends on cuaca kita hari tu lah. Okay, kalau cuaca kita panas memang cepat. Lagi satu cara untuk kita proofingkan cantik dan kurang 1 jam tu, letak dekat dalam oven. Buka lampu. Jangan on temperature je. Buka lampu saja. Buka lampu saja.
letaklah dekat dalam oven tu. Nanti dia activate akan yeast pula. Proofing cantik juga. Dia membantu untuk lebih membantu. Okey, lagi satu. Macam mana nak tahu bila masa kita nak masukkan dekat dalam oven? Okey, tutup penuh. Okey, nanti kita intai sikit sahaja macam ini. Okey, bila dia nampak macam dah nak hampir-hampir sampai ke penutup ni, okey, bakar. Ataupun bila ada juga yang macam kadang-kadang tak sampai 1 jam, kadang sebab tengok pada cuaca kan, dia macam dough tu dah sampai ke atas ni, macam kita macam dah tak boleh slide tau, kita rasa dah tak boleh slide, jangan tolak, nak pergi tengok lagi, terus masuk oven. Sebab kalau kita tarik, nanti roti kita dah tak cantik. Runtuh. Kan, dia dah tak flawless. Okay. Alright. Okay. Itu proofing part Thank you Zeti. Kak Mar, are you ready to do the filling? Kak Mar? Okay, Kak Mar nak tunjuk nak masukkan filling dia, okay? Biasanya Kak Mar akan biarkan dia dalam about 5 to 10 minutes tau. So dia punya roll tu is only 1 cm Dia punya ketebalan dia. Ketebalan, yes. Sebab make sure that yang tengah-tengah ni, tengah-tengah ni jangan bagi nipis tau. Bagi tebal sikit. Sebab bila kita nak, nanti Kak Mar tunjuk ya. Tunjuk satu. Okay. Kat sini kena maintain dia punya ketebalan lah. Tepi ni tak apa, kita boleh tarik later. Okay, let's say kita letak 35 is about 1 tablespoon ya. Menarik sangat kita dapat belajar daripada orang yang berpengalaman kan. That's the tip yang macam sebenarnya buat pau ni dia memang perlu skill tau kan. So 1 tablespoon penuh, tapi you taruh sikit je lebih sebab 33, 35 lah. It depend how big is you punya ni, kadang-kadang tak sama, kadang-kadang less than 45 kan. So nak letak dia pun. Make sure that dia punya inti tu janganlah berair. Berair memang susah lah kita nak ni. Nak tutup dia. Nak tutup dia, dia melekat-lekat. Make sure that masa kita nak cantumkan dia tu, tarik macam ni sikit ya. Tarik. Angkat sikit sama tak? Ke belakang sikit tak nampak? I mean, yes. Tarik ni, bagi nipis, lepas tu tarik macam ni. Nampak tak? Nampak cantum dia macam ni. Cantum dia macam ni. Cantum. Kita bunjukkan dia. Punjukkan dia. Pujuk. Terus slow. Tarik. Tu kita bagi yang ujung tu tebal sikit. Bila kita tarik senang kan? Dia dah jadi macam ni. Comel. Senang. Dah jadi satu. And then yang ini ada layukan atas api supaya dia tak pecah. And then you boleh pakai parchment paper also. Boleh baking paper also. And then kita letak atas ni. Kita make it dia round nicely lah. Ada orang dia macam bunjuk ni. Kat atas. Tak suka macam tu. Dia macam terbuka tau So you tak payah rounding dah dekat atas mat kita bentuk-bentukkan dia. Tak payah. Dia handshake kat atas tangan saja. Atas tangan je. Kalau nak rounding juga boleh tapi jangan terlalu, takut jadi nipis kat tengah-tengah ni kan. So the best thing kita buat dulu macam ni. And then kita sikit-sikit je. Yang tengah tu jangan tekan sangat. Tekan yang dekat tepi tu. Okay. Sebab nanti yang tengah tu kita sendiri je lah. Agak-agak jangan nanti bila kita nak tutup dia terborai kat bawah tu ya. So tadi agak malam dah kalau 1 tablespoon dalam 30 gram aja. So you kena buat lebih sikit lah. Macam tu. So bila kita makan tu penuh lah inti. Full feeling lah. Penuh lah intinya. Puas hati kita makan kan. So, how many gram for each dough? Orang tanya yang dough untuk pau dia dalam 40 plus 40 to 45 macam tu. Lepas tu kalau kita nak buat pau ni, make sure that kita marinate dulu dia punya chicken tu. Potong besar-besar sikit. Lepas tu kita marinate tu. Lepas kita marinate tu, kalau boleh kita jangan chop sampai 5 tau.
is 4, speed 4 dah cukup. Dia macam jadi macam kalau kita nak buat soto ayam kan, dia macam shredded je. Kalau you all suka hancur pun tak apa. Okey, tengok Akak akan cantum kat tengah dulu ya. Lepas tu baru tarik. Tepi-tepi ni baru tarik. Cantum. Make sure that jangan touch the intake. Once you touch the intake, you dah tak boleh nak ni lagi dah. Dia akan terkeluar kan? Okay. So it's okay untuk first time pun kan, kalau kita rasa tak cekap lagi, tapi dengan senangnya nak buat dough dan semua benda ni, kita rasa praktis banyak kali boleh buat Kak Mar Boleh. Kak Mar pun mula-mula buat dulu pun sebab suka sangat makan pau kan yang memang popular lah somewhere dekat seberang Jertih tu. So bila akak buat memang dia berair lah, dia keluar. So bila dah over the year kita practice kan memang jadi. Memang boleh buat. So you must practice lah to make it better kan. So ni tengok dia dah bercantum. Tu bila kita sealkan dia. Seal tu maksudnya kita sealkan dia. Kita sealkan dia. And then baru kita taruh kat sini. Okay. Very nice. Nanti tengok kita biasanya akak approve dia dalam 15 minit je. Lepas tu the best thing about TMC, akak akan letak on the kettle mode 100 cc, dan kita panaskan dalam air dalam 600 gram. Lepas dia panas, kita letak dia, kita steam dia cukup 10 minit dah cukup dah. Dah masak air dah. Air tu panaskan dulu. Air tu akak letak on the kettle mode. Okay. And then speed dia jangan lebih daripada 2. 1 ataupun 2. Sebab kalau kita tu waroma, speed 3, dia punya ni nanti air tu akan turun on the pau dan tak cantik dia punya permukaan tu. Kak Mar tanya berapa lama nak proofing pau? Dalam berapa minit? 20-30 minit. Okay, tadi kan masa dah habis dough tu akak biarkan dia dalam 5 to 7 minit. Kemudian baru akak rolling macam ni. Kemudian jangan lama sangat tau. Not more than 5 to 7 minit. Sebab kita nak bagi dia naik sikit je, rest dia sekejap je. Lepas tu baru rest sekejap. And then kita potong-potong macam ni 10. And then kita rolling. Kita masuk inti, kita rest dia dalam 15 minit dah cukup. Lepas letak isi proofing berapa lama? 15 minit tu? 15 minit. Dia comel. Sebabnya dough crispy mantau ni memang cepat naik kan Kak Mar kan? Sebab apa? Kalau kita overproof, bila you makan, dia punya dough tu, dia tak gebu tau. Dia macam dah kenyang. Yes, dia tak best. Dia tak best lagi. Dia dah mula berkedut. Dia tak nampak gebu tau. You will try it. Kalau you buat katakan overproof, macam mana keadaannya? Boleh kan? So this is try and error. And then kalau you buat ikut yang Kak Mar punya 15 minit tu, and then you steam dalam about 10 minit. 10 minit you tengok macam mana the texture of the pau, ya? Betul Aini kata. Yang first tu kita rest dalam 7-8 minit, yang kedua tu 15 minit. Nanti insyaAllah dia cantik. Alright Kak Mar, thanks. Kak Mar ada apa lagi cakap? Sila. Tak ada. Macam ni. Macam Kak Mar letak juga untuk pau ni, sebab akak suka macam dia gebu sikit, akak letak half-half. Half water and half is full cream. Dekat dia punya dough lah. Yang tadi masa jadi buat maknanya boleh for the next time, maknanya kalau untuk isi dia tu, air tu kita halfkan susu, halfkan air. Sedap macam tu. Okay. Alright. Sebab pernah dulu akak try letak cream powder milk tau. Jadi dia jadi kuning, tak cantik. So fresh full milk cantik. Okay Kak Mar. Okay. Kak Mar, thanks. Kak Mar, siapa yang boleh buat filling, sila buat filling. Jika nak frozen, lepas dah letak inti, kita kalau untuk frozen tu dia orang akan steamkan separuh dulu. Bukan steam full, dia steam separuh. Kan? Macam buat donut frozen semua pun dia orang memang half gorengkan dulu baru dia frozenkan lah tu kalau untuk frozen. So kita nak spotlight siapa ni? Adik Nuras kita. Kita nak tengok adik Nuras kita ni every week tau dia masuk tau. Kejap je. Kita nak spotlightkan dia tengah buat zebra dia. Where is Nuras? And. Okay, sekejap.
Jauh nak kena cari. Okay, Fi nak spotlight dia sekejap. Ni adik Nuras kita 14 tahun. 14 tahun buat roti zebra. Kita 14 tahun main teng-teng. Tak lagi zaman tu. Cantik dek cakul, tengok. The technique which is free datang together with the Thermomix kan. Hai Nuras. Tunjuk sikit your legs tu. Angkat sikit your legs tu. Best tak? Best tak? May I suggest? Okay, thanks Nuras. Siapa lagi kat sini kita nak tengok who are with us dalam membuat roti? Mana Linda? Linda kau pandai ya, dah off the camera. Tadi nampak dia tengah buat zebra yang cantik juga tadi. So siapa-siapa kita nak spotlight kan, insyaAllah you boleh cari dan spotlight kan. Alamak. Okay, for the time being, sementara tengah tunggu dan tu, Fi nak cerita sedikit lah. Ada beberapa perkara yang Fi nak share. Okay, let me see. Sekali lagi. Ya, siapa tu? Shu. Kalau ikutkan floating test ni dah float lah dia punya dough ni. Okay, Shu. Tengok. Mari kita tengok dekat Shu. Macam mana dia floating test tu. Okay. Nampak tak? Dia float lah. Dia punya yang tadi kita simpan tu, dia dah mula float. Dan memang kita dalam 11.40 kita estimate untuk steam mantau kan. Dan kita nak tengok masa proofing dia dalam 15 minit hingga 30 minit bergantung kepada macam Zeti sebut keadaan cuaca. Kalau cuaca panas 15 minit dah settle. 15 minit bila dia dah floating, lepas tu kita nampak. Nampak tak dia dah double the size. Dia double the size. Yes, very nice, very nice. Boleh tahu tak, ada tak yang buat mantau sekarang? Selain pada pau ayam. Mana tengok apa buat mantau. Kita dah boleh lah kot mula nak steam kan. Siapa-siapa yang dah buat mantau tadi, dah ada floating test, nak tahu, nak ready, Shu nak tunjuk macam mana dia punya nak steam up kan, nak steamkan dia mantau sekarang. Ni kita boleh juga guna method dalam dalam cookie dough ni. As suggested, we put 600 gram of water. Okay, kita letakkan 600 gram air. Okay, ni sudah pre-measure tadi. And then kalau baca dekat dalam cookie dough, next step is we place close varoma into position. But today, Syahda nak share lah tips. Kita tak perlu letak dulu varoma ni. Kita tutup dia dengan MC dahulu sebab kita nak boiling the water. Macam Kak Mar share, dia guna kettle mode. Okay, salah satu cara lagi kalau tak nak guna kettle mode, we just use the varoma setting. 18 minit macam dalam cookie dough. Tapi kita hanya boiling water selama 6 minit. Maksudnya, bila kita nampak masa dekat screen ni jadi 12 minit, we put the varoma dish atas ni. Kita cabut kan measuring cup and then we place on the top. Okay? Bila dah reach 12 minit, sekarang counter dia akan start dengan 18 minutes. So 18 minutes varoma and speed dia adalah speed 1. Nanti bila dah 12 minit, we stack the varoma dish atas ni. Kita akan slowkan speed dia kepada speed spoon. Okay, sekarang ni sudah jalanlah 18 minit untuk boiling. Siapa yang buat mantau dah boleh start juga. Letak air and start boiling the water. Take note, by 12 minit, buka measuring cup, angkat naik, letak varoma dish and kurangkan speed kepada spoon. Sebab apa? Vapor ni, air dah boiling kan. Bila kita speed laju, vapor akan naik dengan laju. So sebab tu kadang-kadang air menitik-nitik banyak atas pau kita. Jadi pau kita pun jadi berjerawat, tak cantik kan. So kita nak kawal vapor tu tak terlalu membuat-buat, kita drop the speed to spoon speed. Okay? Very nice tip kan. Sebab kita nak control dia pergerakan waktu juga kan. Steam berapa lama balut penutup dengan kain ke? No need. Steam berapa lama? Okay. Aimi, seperti mana Fi nak ulang apa yang Shu cakap. Steam, kalau kita dia tengok Shu punya suhu 18, tapi kita nak panaskan dulu air tu for the first 6 minit. Kan? Kita nak boilkan dia dan nak perangkap semua dia haba kat dalam tu. Kita tutup dulu. Dekat masa tinggal 12 minit, kita buka dan kita naikkan. Maksudnya sebenarnya kita steam hanya... kita steam 12 minit. Suhu varoma 18 minit, speed 1. Bila dah reach 12 minit,
baru letak aroma ni. Dia tanya balut penutup dengan kain ke tak perlu. Which is HQ pun memang tak recommend lah. Sebab nanti kadang-kadang bila kita letak kain tu melempar kat bawah, menitik, jatuh kat mana-mana, is not good. Sebenarnya memang tak perlu kain pun, dia masih lagi boleh dapat mantau yang sangat cantik. Alright? Nanti bila dah ada dekat 12 minit, I roger you lah Fi, supaya boleh tunjuk. Okay? Okay. Alright. Okay, thanks. Sementara tu Fi nak tunjuk the slide lah. Alright. Okay, nanti ready semua, nanti kita tunjuk the slide. Tunjuk everything dekat ni. Nanti jap Fi nak tengok orang-orang busy jap. Dr. Izam buat apa tu Dr. Izam? Okay, Fi nampak semua orang tengah busy ni Kita nak spotlight sikit Dr. Izam buat apa hari ni dengan kita. Okay. Kejap mencari. Adrina nak cakap tu. Okay, sekejap. Okay, tengok Dr. Izam tunjuk buat apa tu. Oh, buat roti juga. So dia dah buat roti. Ya, dia dah tunggu naik lagi. separuh. Ya. Nanti dia dah naik sikit lagi dan kita ready untuk bakar. Okay? Okay, nice. Dia dah naik dah tu. Loaf dia memang ambil masa sikit untuk penuhkan the bekas tu. We go cook tu Kak Adrina. Tengok replay sikit. Okay Kak Ad. Okay, nak cerita. Okay, hari ni I buat simple saja. Tak cantik pun dia punya apa, tapi nanti nak goreng sikit. Okay. So, I did quite a lot. Dengan 250 gram tu, I dapat banyak ni. Excuse the shape. Saja je nak tunjuk macam ni. Okay. Sebab I was focusing on something else. Tapi I nak share. Pagi tadi just before we started, I buat the other shape. Ini kita nak tunjuk. So, kalau yang nak, from the same base, kita boleh buat shape macam ni juga. So, ini nak tunjuk. Ni dah macam cafe punya ni. Ini nak tunjuk dengan the same method. Tapi kalau kita nak shape, kalau kita nak isi inti, kita boleh isi macam Kak Ma buat. Kalau kita nak buat different shape, kita boleh buat macam ni. Ada yang buat kan yang dengan daun bawang. Semua tu boleh buat. All with the same concept. Belajar the flow to make the the steam bun saja. And lagi satu, sebab kita ada Thermomix, sebenarnya daripada kita steam saja, kita sebenarnya boleh buat sup kat dalam tu. Betul. Buat sekaligus. Nanti jadi ada gambar. Yes. Exactly. Jadi siapa yang boleh buat next time dah belajar shaping ni, so dia dah biasa, dia dah memang cekap, buat dengan sup sekali. Tak ada masalah. Actually nak buat dengan sup pun tak ada masalah. Okay, tapi kita nak fokus on teknik hari ni, so kita tak buat macam tu. But no problem because you have a Thermomix 2-in-1. Sup dekat bawah ni, steam mantau ke atas. That's it. Kak, you are doing the labu punya pau kan? Kuning macam tu ke bukan? Ya. Tapi I punya labu tak cantik. So kuning dia tak kuning sangat. Dia cantik lah Kak. Nampak? Nampak kuning tu. So you dapat the labu punya nutrition. Nampak? Dia punya roast cantik. And rasa sedap. Cuma bila kita guna labu, kita kena main dengan dia punya tepung sikit. Okay, so tadi I letak walau I tak boleh nak kurangkan tepung. Bila kita kurangkan tepung dan I gunakan labu, selalunya macam tu lah 50 gram labu, lepas tu labu yang dah steam ya. And also say 200 grams of tepung tadi, tapi dia jadi very lembik, susah nak susah nak mold, nak shape dia. So I jadi boleh tulis lah kot, share around your tips tu dekat mana. Alright. Thanks Kak. Thanks. Okay, Fi nak share screen lah sikit nak cakap. Sementara sebab Fi rasa semua orang tengah buat lagi dan tunggu proofing. This is the proofing time. So Fi nak share the screen. Start broadcast. Okay, let me see. Okay, this is the type of flour yang disebut tadi lah, yang biasanya lah dalam baking kita. Kita ada all-purpose flour atau kita kata sama dengan plain flour atau juga tepung gandum kita yang biasa-biasa tu lah. So all-purpose flour kita boleh je buat roti dan buat mantau, cuma the texture akan ada beza sikit lah. Kita mungkin tak dapat se-fluffy roti biasa, tapi still boleh jadi roti, boleh jadi bun. Kan dia kalau yang plain flour ni nak buat baguette cantik sebab dia akan keras, dia sesuai untuk cicah-cicah sup-sup kan. Yang tu best. Ya, saya nak cup. I dah buka measuring cup nak letakkan aroma dish. Okay, sekejap. Mana kita tengok shoe lah sekejap.
Okay, I drop the speed to spoon. Okay, should dropkan speed to spoon. Terus, and then I buka measuring cup. Nak buka measuring cup. Kejap. Tak apa, I cakap je tu. Buka measuring cup panas tau. Okay, I guna glove. Buka measuring cup using the glove. Sebab nanti vapor dia naik ke atas. So, melecur tangan. Guna glove. Dropkan dulu. And then buka measuring cup. And terus stackkan aroma ni. Okay? Nampak? Okay. Maknanya Shu naikkan dia aroma tu masa minit ke-12 tadi. So sekarang dia tengah tinggal lah. Macam Kak Ad kata pada waktu ni sebenarnya dalam bowl kita tu boleh masak sup. Kalau biasanya, kalau macam geng-geng Advisor ni memang antara dia kita buat pumpkin soup. Let me show you the picture kan yang kita boleh buat kan. Alright? Okay. Tadi sambung balik. Cerita pasal tepung. Okay. Mana Fi punya slide? Okay, lama. Dia dah terkebelakang dah ni. Sekejap, Fi nak keluarkan dia. So this is dia adalah mantau. Ni bukan mantau geng-geng profesional, ni adalah mantau geng-geng Thermomix user kita. Fi collect daripada sharing from the users kan. Kat atas tu tak tahulah siapa. Yang hujung tu adalah pau berinti. Okay, yang hujung atas dalam tray merah tu dia ada filling lah sebab tu dia ada kertas kat bawah tu. Yang atas ni pau kosong. Yang kiri bawah ni, kat bawah ni yang ada warna kuning tu, that is my picture, dia pumpkin soup. Memang sedap. Yang ni lah Kak Ad kata kita boleh buat together. Bawah tu kita steamkan pumpkin semua tu, all together kita steamkan sekali mantau kita. Yang paling kiri pula dah, kanan bawah yang tak tahulah shape apa tu, yang tu adalah my kids punya art. So I put there. It's not macam nak kata pau tak jadi, tapi I appreciate the art of my kids kan. I rasa kat anak-anak lain pun diorang memang suka dan diorang makan tau. Maksudnya diorang buat dan diorang makan and they are happy to do this. So we still can give their macam art lesson kan, the experience, dan juga pada masa sama kita boleh ajar dia masak dan makan. Menarik tak? Okay, sekejap. Okay, next. This is the mantau. Kan, nanti Syu akan tunjuk yang atas kali tu mantau goreng dengan kaya pandan kan. Kaya pandan tu pun dengan Thermomix boleh, which is amazing. Kita kena sangat bersyukur dengan Thermomix yang kita boleh buat macam-macam. Dekat sebelah kanan atas tu adalah apa nama mantau ni, mantau yang dia rollkan dengan coklat juga kan. Macam kita buat roti berbelang tu, macam ni juga kita stacking dan rollkan. Dan kita potong, kita akan dapat the spiral shape macam ni. Chinese suka, geng-geng Chinese sukalah buat macam ni. Kadang-kadang dia orang buat yam, warna purple tu. Kadang matcha boleh buat. So gambar bawah dia tu adalah wholemeal mantau. Fi just tukar the tepung, bukan tukar lah, maknanya gabungkan wholemeal, letak dalam tepung plain flour tu. So kita akan dapat wholemeal mantau. Nampak tak? From satu je ilmu buat mantau, kita boleh buat macam-macam lagi. Dengan sambal bilis. Okay? Dekat bawah tu, kat belakang kiri bawah, yang tu adalah roast juga, roast mantau from the chocolate. Ni Kak Suhana Abdulghani kita lah punya mantau. Yang ni pun dia buat dengan anak-anak dia. So insyaAllah this is a short simple sharing. Juga Fi nak masukkan bahagian how to macam do a business ataupun being an advisor of Thermomix kan. Salah satu dia kalau user-user berminat, sangat senang. Macam Fi dulu pun Fi tak pernah imagine Fi akan jadi Thermomix advisor, tapi it start from the adik ipar nak beli, and then Kak Adina kata, Fi now you join lah as advisor. Sedangkan pada waktu tu I don't faham pun the whole cerita pasal advisor, tapi sebab berminat, sangat suka dengan Thermomix tu, sangat amazed dengan dia punya benefit sebab dia tolong kita banyak. Fi rasa Fi nak kongsi the best experience, the manfaat guna Thermomix dengan orang. So bila join advisor, sebenarnya kita dapat peluang untuk own another Thermomix with free kan. Macam mana? Kalau dah jadi user nak own, kita just daftar upgrade ourselves from being a user jadi advisor.
Okay, hanya perlu pilih a starter kit dekat step nombor 2 tu. Sama ada kita nak starter kit yang light ataupun premium. Light hanyalah harga 268, which is harga asal dia sebenarnya 768. Orang kata this is the advisor fee, tapi advisor fee kita dalam bentuk barang. Semua barang-barang ni kita akan guna yang sangat best. That thermomet ni nampak ada gambar tu, ada thermomet. Thermomet tu yang kita sangat best kan, duk nampak advisor guna. It come with the starter kit kan, advisor starter kit. Sangat best untuk proofing, sangat best untuk uli, tak perlu tepung ekstra, dia tak melekat, boleh bake, boleh steam, macam-macam kena thermomet. Ingredient bag tu is my grocery bag. Fi pergi beli kat mana-mana, Fi memang pakai ingredient bag tu sebab kan nak kurangkan the plastik, and then dia memang berat dan tahan. Maksudnya dia tahan berat, dia punya kualiti tu. Kita ada flip chart, kita ada buku tu terpulanglah kepada availability buku yang ada. Dan apron ni pun high quality punya lah, duk nampak kita punya advisor pakai kan. So apa beza dengan premium ada trolley bag. Trolley bag ni memang fit dia sangat cantik, fit dia tu dengan thermometer kita. So kalau kita nak travel, kalau sebelum ni kan kita bergerak-bergerak kan, lepas ni insya-Allah mana tahu kita nak trolley bag ni kita masih lagi boleh beli kemudian akan datang. So the NAEP ni, the program ni dalam masa 90 hari kan, kita boleh ada peluang untuk jual 6 dan dapat free 1. So siapa-siapa yang rasa dia berminat sangat nak jadi advisor, dia suka dengan thermometer, we are welcoming you to join our team kan. Go contact your advisor, tanya lagi macam mana. Sebab being an advisor selama setahun 5 bulan ni, Fi kata I've been in a very good journey lah. Dalam pada masa sama Figu suka guna Thermomix, gain knowledge, antara the benefit dia gain skill, meeting great people, belajar banyak daripada orang. Fi kenal, kita kata kenal sama-sama rakan bakers, rakan housewife, macam-macam. We get inspired from others, and we also can contribute an inspiration untuk others juga. InsyaAllah. Kan, it's a good lah bagi Fi. So this is the kit. Okay, so sangat berbaloi. Okay, ni dah habis dekat sini sebabnya see you again ni. Fi nak tunjuk dia roti yang hasil kat sini. This is Zeti punya roti. From the same type, kita boleh buat leopard punya roti. Nampak dia ada gabung charcoal dengan cocoa powder. So you can divide the dough tu, uli-uli dia sikit dan gabung jadi macam ni. This is Kak Art punya giraffe. Nampak tumpuk-tumpuk dia. That's very artistic. Sangat cantik kan. Can we imagine? This is roti yang kita boleh buat kat rumah kita sendiri kan. Next is this is the zebra yang supposed to be insyaAllah jagi kan. From the roti, any type of roti dalam beberapa minit you can do bun, you can do focaccia, you can do roti burger, you can do filling roti red bun. Ni brioche ni, Fi sampai ke sudah tak buat lagi, duk nampak orang buat je cantik. This is roti pound, macam-macam. Best kan dan seronok sangat, insyaAllah. So I stop the share screen. Kita nak tengok kat mana lagi. Zeti, I think Zeti dah mula potong tadi dia punya roti. Mana Zeti? Zeti, can you? Okay. Belum potong lagi. Belum potong lagi. Okay, so we are okay, insyaAllah we are still in the macam right time. Kita punya timeline lagi cantik. Okay, Zeti tengok dia punya tu peak sikit, peak. Okay, macam mana nak tahu roti kita dah ready ke belum walaupun ikut masa dia. Masa tu sangat bergantung pada oven masing-masing, okay, dan juga suhu. Kita kena play around tu, memang kita kena know our oven well, okay. Okay, once kita dah keluarkan daripada oven, okay, kita ketuk dia sekali macam ni, okay, kita nak release the air. Macam tu, okay. Lepas tu, katalah kalau yang ni masih belum boleh slide, ketuk-ketuk je macam ni dulu. Okay, ketuk dia sampai dia boleh slide. Okay, dia dah slide, you nampak roti you tu dah cantik. Okay, you just buka sahaja. Okay, lepas tu katalah kan, kalau macam you nampak macam tak berapa garing lagi, you just biar dalam oven sekejap lagi, masa dalam 5 minit macam tu baru keluarkan. So, lagi satu cara nak tahu roti you dah ready ke belum, dia ada renggangan dekat tepi ni, nampak tak?
Dia dah mula sejuk dan kecut sikit. Macam tu Tak, bukan. Maknanya katanya masa keluar daripada oven tu pun dia dah macam renggang sikit. Kalau tak, ada yang juga kes yang tak renggang tapi still dia dah masak. Ketuk-ketuk dia saja bagi dia release the air tu, nanti dia senang keluar. Okay, nice tips. Alright. Ini kita keluarkan. Wow. So ini dah jadi dia. Wow. Okay. Boleh tolong spotlight speaker? Kejap. Speaker tak spotlight ke? Okay. Thanks. Nampak tak? Nampak? Okay. Sekarang ni untuk kita nak slicekan loaf kita pakai sarung tangan, okay? Sebab kita akan bermain dengan kita punya loaf ni, jadi kita kena jaga tahap kebersihan dan juga tahap kelembapan tangan kita. Jangan pegang banyak sangat roti ni sebab nanti roti kita ni kita nak orang kata jagalah dari dia macam tak berapa kena tangan kita banyak sangat. Guna glove, okay? Lepas tu kalau nak potongan cantik boleh beli ni. Boleh beli di kedai bakery ataupun beli online. Ni nama dia apa? Bread cutter. Bread cutter. Okay, macam ni. Nampak tak? Nampak. Okay, so kita nak slicekan dia. Pisau, pakai je pisau roti apa-apa yang ada gigi tu. Okay, lepas tu kita slicekan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita tengok apa jadi dekat dalam. Cantik. Amazing. Semua orang mesti tak sabar tengok roti masing-masing. Tadi ada soalan tau. Macam mana nak buat lekuk-lekuk tu? Lekuk-lekuk tu akan jadi naturally bila dibakar. So size dia tu bila kita stack tu kan dia macam-macam size kan. So dia akan jadi bila dia akan terbentuk bila dia proofing dan bila dia bakar. Okay, so you slice bagi habis apa semua. Lepas tu you boleh buat packing macam ni tau. Ini yang memang saya buat jual, memang laku keras. Boleh buat macam ni. Wow, roti Zeti. Ini adalah saya punya brand yang saya jual roti. Tapi yang dekat dalam ni resepi yang sama, tapi saya tak letak cocoa powder. Saya letak raisins. So dia jadi macam ni. Masya Allah. This is the high level roti. Jadilah roti kismis. Okay. So lagi satu, roti ni dia tak ada, macam saya cakap tadi, tak ada bahan pengawet, tak ada bread improver, tak ada apa-apa yang nak menahan roti tu macam roti yang kita beli dekat luar. Okay. Kalau katalah lepas 3 hari tak habis, slice siap macam ni. Okay. Masukkan dekat dalam tupperware, simpan dalam peti ais. Okay. Bila nak makan, dia dah slice kan. Bila nak makan, letak je macam ni. Letak sekejap dekat luar dalam 2-3 minit. Lepas dia keluar daripada peti ais tu, letak dalam microwave dalam 10-20 saat sahaja dah terus boleh makan. Dia akan lembut balik. Lagi satu tips sekejap. Banyak tips Zeti share hari ni. Boleh beli ini, bekas ni memang hanya khas untuk letak loaf roti. Ini saya beli di Daiso. Okay, bila dah potong semua slice semua cantik-cantik kan. Lepas tu roti boleh masuk terus dia macam ni. So bila anak-anak kita nak makan kan, ambil je satu slice gitu. Tutup. Cantik. Memang khas untuk roti. Cantik, memang size dia pun cantik untuk loaf tu. Very nice. Banyak sangat benda yang kita dapat daripada Zeti kan. Shu dah siap dah mantau dia. And then from the raisin tu pun kita boleh letak nuts kan, walnut bread. Maknanya katanya kan Fi, dalam cookie dough ni ada banyak sangat resepi. Masya Allah, sangat banyak. Kita boleh gunakan daripada basic tu, kita olahkan sahaja ikut kreativiti kita. Alright. Thanks Zeti. Nanti kita nak tengok ke Adrina, dia nak tunjuk dia punya roti yang cantik juga. That is the roti what? Zebra. Ini yang tadi I tunjuk. Okay. Giraffe. I tak guna glove ni nak makan sendiri. Tapi sebab I buat 6 saja. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke 6 ke? 5 tumpuk. 5 tumpuk. So dia jadi macam ni. I buat 5 tumpuk. So dia jadi macam ni. I tak ada cutter. I nak beli cutter yang macam Zeti cutter tu. Tapi kan cantik tak kita orang potong? Dah cantik sangat juga.
And then Kak Ad ni, Kak Ad tak pernah masak dan tak baking sebelum ni lah, sebelum Thermomix. And then dia boleh buat secantik ini. You can also buat apa, panda bentuk panda kan, Zeti kan? Panda, bear. Macam-macam boleh. Ni nak tunjuk. Boleh. You just need to explore your art punya. Ni nak tunjuk sekejap. Sila Kak Ad. Kita punya pau pun dah siap. Wow. Nampak tadi? Nampak. Okay. Dia dah siap. I tunggu kejap. Okay. So, senang saja. Nah, tadi kan macam Fee cerita pasal nak jadi Thermomix advisor. Saya tak pandai masak, saya tak pandai baking. Tapi this is an opportunity for anybody who wants to try, they can. Okay, itu saja saya nak cerita kat semua orang because zaman-zaman sekarang ni mana ramai dah kena buang kerja, ramai dah they need an opportunity to do business. Macam Zeti cakap tadi, bukan saja nak jadi Thermomix advisor, tapi you boleh juga dapatkan extra income. Exactly, extra income by doing a lot of these dishes and kita jualkan. Memang boleh, insyaAllah. Boleh cover juga macam mana nak dapat satu Thermomix free. Okay? Betul Kak. Thanks a lot. We wanna go to Shu. Nak tengok cantik mantau Shu. Dah siap. Sekejap saja. That is the mantau kosong. Nak cerita, kalau kita overproof, mantau ni, bila kita overproof, dia akan menghasilkan air ataupun hole dalam mantau tu. So, bila kita steam, ini salah satu contoh. Macam tadi sebenarnya dah overproof sikit a few minutes. Kan, tadi kan kita buat test yang floating tu. Macam dia dah melepasi almost 2 to 3 minutes macam tu. Look at this. This is satu contoh. Dia akan nampak macam berjerawat. Berkedut. Berjerawat. Berkedut. Tapi roughly dia macam okey. Yang lain okey. Cuma ada satu dua dia terlebih berjerawat. Terlebih maju. Dia terlebih sikit. Okey, boleh pergi dekat Kak Ma. Sementara tu siapa yang nak goreng mantau dah boleh preheatkan minyak lah. Syu akan tunjuk lah. Contoh juga nak menggoreng mantau. Tak apa. Syu standby dulu. Kak Ma dia ada something to do. Syu boleh proses sikit. Sangat senang kan? Nak goreng ni just letak minyak lah dalam pot atau dalam kuali, and then panaskan minyak. Jangan terlalu kuat lah api. Okay, mesti ada soalan tanya kenapa kena steam dulu, kenapa tak kenapa kita tak terus masak, kenapa tak terus masak kan? Okay, pertama sekali sebab texture dia itself. Texture bila kita dah steam, dengan kita terus menggoreng dia berbeza. Dia lebih gebu bila kita steam, lepas tu baru kita goreng. Dan satu lagi, kalau kita goreng terus, kena pandai jaga api. Kalau api terlalu besar, dalam tak masak, luar dah gelap warna dia. So kalau macam nak try daripada lepas proofing terus nak masak, nak goreng boleh. Cuma you kena pandai kontrol api. Tapi tekstur dia berbeza sikit lah. Dan kalau nak masuk air fryer, boleh. Cuma experience sendiri juga, dia pernah masuk air fryer, hasil dia berbeza rasa dia dengan goreng. Kalau goreng ni memanglah air fryer more healthy kan. Tapi kalau risiko kesedapan makan, goreng lagi sedap. That is the thing also. Own preference, okay? Boleh. Kalau nak bakar pun actually boleh. Tapi dia punya crunchy lain. You can try, you can explore. We are giving here, we are sharing the very basic one. And then nak explore, macam mana jadi, and then you can share the result with all of us kan. Alright Syu tunggu minyak panas. Linda, kita nak spotlight Linda. Dia daripada buat zebra, sambil-sambil tunggu dia dah buat pula mantau. Dia sekejap sangat tu. Sekejap kita nak tunjuk. Nak tunjuk macam ni dah boleh masukkan dah. Nak tunjuk sekejap. Mana? Okay. Mana? Kak Ad, sekejap Kak Ad. Okay, kita going to Linda tu. Dah tak ada siap zebra, siap pula dah mantau dia. Terbuat pula Terbuat tak boleh. Sangat dah boleh terbuat mantau. Alright, thanks Linda. Jadi kita tunjuk pula. Kita pergi ke Kak Ad. Okay, ni nak tunjuk. Bila dia dah tinggi lebih kurang macam ni, kita dah boleh masukkan. Okay, make sure. Ini penting ya. Make sure dekat sini pun is oil tadi kan macam apa kata. Sebab kalau tak nanti tak boleh buka. So bila dia dah tinggi macam 3/4 like this, InsyaAllah you boleh tutup and masukkan dalam oven. Okay? Dia akan full kembang lagi dalam oven. Yeah. Alright. Thanks Kak Ad. Nice tip juga.
Syu boleh ready menggoreng. Sat, tunggu panas sikit lagi. Tunggu panas sikit lagi. Kita nak go to Syazana, tengok dia uli, dia tengah feeling kan. Syazana Abdul Rahman kita. Saya yang tak semua orang Syazana. Ya. Afiq boleh explain balik tak yang jenis-jenis tepung tadi? Okey, sekejap ya. Sementara mana nama Syazana Afiq tak jumpa ni? Okey, dah jumpa. Dia nak spotlight. Syazana cantiknya, licin Maya. Licin dia punya tu mantau. Very cute kan? Ni feeling ada feeling Ya, feeling ayam. Wow, banyak tu boleh buat niaga. Banyak tu. Alright, jadi kita share hasil, okay? Okay. Sekejap, kita okay. Fi nak ke siapa nama share content tadi nak tengok the flour kan. Okay, sementara kita tunggu the final semua siap. Okay, type of flour ni banyaklah kalau kita jumpa kat kedai dan juga kedai biasa dengan kedai bakery adalah kita kata sources untuk membeli tu berbeza. Okay, first is all purpose flour ataupun plain flour. Kalau kita tengok dalam resepi-resepi cookie dulu lah, all purpose flour, plain flour ataupun wheat flour, maksudnya gandum, tepung gandum biasa yang apa apa yang roast tu kan. Baker's flour, tepung yang biasa tu, yang kita buat jepuk-jepuk tu kan, buat cekodok tu adalah tepung gandum biasa, all purpose flour. Tepung ni boleh juga buat semua benda sebenarnya, all purpose flour ni. Cuma beza dia kalau kita nak buat kek, kita tambahlah baking powder, baking soda, dia akan jadi separate, dia akan jadi fluffy, ready untuk kek lah. Okay? Dan boleh buat roti, boleh buat mantau, cumanya tekstur akan sedikit berbeza. Dia dense, kita panggil berat. Roti dia lebih berat lah. Macam cekodok, hasil dia macam cekodok kan. Dan kalau bread flour, high protein flour, dekat kedai biasa tak ada. Dekat kedai macam cake grocer ke ataupun nama Speak Mart ke kan. Kedai-kedai biasa tak ada bread flour ni. Jarang. Kita akan jumpa dekat kedai bakery sahaja. So bread flour ni juga ada banyak jenis. Bread flour biasa, high protein flour. Kita panggil kan, high protein flour ni macam dia dah modified. Kita kata dia punya kekuatan gluten dia tu lagi tinggi. Sebab itulah gebu, roti-roti dia gebu. So tu adalah high protein flour. Kalau sebut bread flour ataupun dalam resepi sebut baker's flour tu, yang tu tepung roti lah tu. So tepung roti ni ada dekat bakery. Kena tengok. Macam mana Zeti sebut tadi ada Japanese bread flour tu. Japanese dia ada lain sikit jugalah tekstur dia. So ada orang kata boleh lembut. Ada orang dia personal preference. Japanese bread flour lagi mahal lah sikit. Katanya mungkin daripada sudut pembuatan dan juga bahan yang digunakan lah Japanese bread flour tu. Fi guna dia ada try juga Japanese bread flour. Ada beza jugalah sikit. Japanese pun saya rasa lagi berat sikit. Cumanya dia kurang berat. Macam mana? Tepung gandum paling berat. Dia yang kedua, bread flour paling ringan. Dia punya perbezaan lah tekstur. Kalau rasa tu, kalau orang tak pandai beza, dia belasah je semua. Macam Abdul Tipu, dia makan je semua kan. Dia tak tahu beza kan. Tapi kalau kita secara spesifik, kita nak tahu beza, insyaAllah ada beza. So the next one is low protein ataupun low protein flour ataupun superfine flour. Yang ni kedai biasa pun ada. Jenama Blue Key, jenama Baker's Choice kan. Low protein flour ni. Tepung pau. Superfine ni sebab dia dah grind halus sangat. Dan dia banyak lah sesuai untuk buat apam, buat roti, bukan roti, kek dan juga pau lah, pau yang lembut dan gebu, super fine. Dan dia lebih putih, perasan tak? Dia lebih putih. Dia lebih putih. Kalau tepung gandum biasa, kalau kita buat mantau, mantau kita ada warna lain sikit lah. Warna dia macam off-white kan, warna cream gitu yang kita panggil kan. Kalau super fine ni dia lebih kepada putih lah. Kalau tepung pau yang betul-betul tu, yang kalau
tengok brand Blue Key tu, dia tepung pau. Yang tu lagi putih betul. Alright. So that is Fi punya perkongsian. Personal preference terpulang masing-masing. Sebab kadang kan kita nak elak the bleach kan, bleach fluff, kita boleh pilih the option yang lebih baik sentiasa. This is the knowledge yang kita share supaya masing-masing kita boleh pilih yang terbaik untuk masing-masing. Alright. So kalau lah kata lagi nak upgrade diri, pergi keto level, pergi organic, pergi gluten free, it's all also can be done with the Thermomix. Sangat senang. Kita ada ikon yang gluten free Thermomami kan, daripada IV ke IV kita kan. Memang dia tunjuk banyak benda gluten free. Kita ada geng-geng keto. So you name it. If you kita nak perlu siapa, kita nak bantuan siapa, we got a figure of advisor untuk tolonglah masing-masing. Alright. So dah 12.6 minit. Mantau Shu ke siapa? Dah siap goreng dah. Dah siap goreng kan. Okay, sekejap Fi ke Shu. Dah very nice ni. Tahu tak mantau goreng ni satu set dengan chili crab dekat restoran Chinese tu 50 ke atas kot macam tu. Dia satu set tu lah. Dan chili crab pun boleh buat dengan Thermomix dengan sangat mudah. Sangat cantik. Sekejap je goreng. Dalam a few minutes je balik-balik-balik kan dah. Kalau masak daripada proofing terus goreng, dia akan take time, dah kena guna api yang panas. Slow je. Dia macam nak goreng donat. Tapi dia lagi tebal kan isi dia. So you kena kontrol api supaya dalam dia masak betul. Macam buat paus sambal lah. Ini pun kalau nak buat ni buat paus sambal pun boleh. Cuba pernah buat juga. Tapi paus sambal tu burger Malaysia. Yes, burger Malaysia. Sedap juga. Very nice Shu. Macam restoran Chinese kan. Allah, Masya Allah. Ni makan begitu saja pun sedap. Allah. Fi pun tak sempat nak buat benda lain. Anak-anak habis macam tu je dia orang tu. Okey, Kak Mar tengah steam ya Kak Mar. Kak Mar tengah steam yours Kak Mar unmute pula dah mute. Okey, Kak Mar ada dalam 1 minit lagi ya. Okey. Sekejap lagi kita pergi kat orang lain. Orang lain semua duduk menunggu menongkat dagu je semua tunggu dia punya masing-masing tu Yelah, 1 minit lagi. Kita pun Alhamdulillah nanti kita insyaAllah within 12:30 pun dah boleh kita nak pergi tengok dekat chat sekejap. Be on time. Alhamdulillah it's very efficient dan insyaAllah semua orang dapat buat dengan baik kan nanti. Kita tak ambil lama masa yang lama. Betul. And then are you happy with all the information, the sharing with today sharing? Best tak? Kalau tak dah bolehlah tulis and then bagi kita kata feedback dekat chat boleh, nak bagi private chat pun boleh. Tapi nak tengok chat apa orang tanya hari ni. Geram tengok mantau Shu. Kalau geram sila buat pula kat rumah tu. Pergi je sekejap sangat boleh buat. Kalau nak masuk kismis atau butterscotch dalam roti tu macam mana? Masuk waktu bila? Kalau Fi masa dia tengah kneading glass tu, masukkan through holes tu dia boleh masuk juga. Nanti Zeti boleh share lah the tips also bila nak masuk kismis tu. Ada orang dia rollkan dekat, dia macam kita nak roll zebra tu kan, masa tu dia tabur and then dia gulung pun boleh juga. Kalau nak masuk the kismis and butterscotch tu lah, boleh buat butterscotch macam gardenia punya butterscotch roti tu. Guna Kilotus punya resepi. Kalau ada problem dengan gluten, boleh ke pakai free gluten untuk buat pau dan mantau? Dia boleh, tapi kita tak expect the fluffy and the texture will be the same. Dia akan lagi berat sebab tepung-tepung gluten free ni dia tak ada gluten untuk kita kata untuk kenyalkan dia, untuk fluffykan dia. Okay, you boleh buat, still boleh buat, cuma texture dia akan berbeza. Try it out. InsyaAllah worth it. Terasa kat tekak mantau tu, okay, boleh buat dan masukkan mantau dekat tekak sendiri pula. Okay, I selalu buat burger Malaysia, sangat best, betul. Dengan sambal tumis kat Suria pun sedap, dengan sambal tumis sambal apa pula sedap. Nak buat mini sliders, nak buat anything with Thermomix sangat possible. Kalau kukus mantau sekali dengan pau, boleh? Sebab dua-dua tu adalah pau sebenarnya. Satu pau inti, satu pau tak ada inti. Alhamdulillah happy. Okay, kita pun happy juga. Best sangat. So informative. Thanks semua first time buat roti. This is the first time and also many times to come. Alhamdulillah best. Thank you semua. Okay, sekejap lagi kita tunjuk, kita nak reveal everything. Yang kat lain semua. Kalau siapa-siapa yang dah ready pun, I ready to spotlight you all lah.
Alright. Very nice. Kita dah dekat 12.10. Thanks. Nanti bolehlah bagi cadangan for the next put along. Fi, Kak Ad. Fi nak try buat ni lah. Boleh tak? Nak buat nasi apa nak buat? Try. Give a suggestion. We'll try to arrange for all. InsyaAllah. Okay. Kak Ma dah siap. Bere, Kak Ma. Bere. I'm going to you, Kak Ma. Bege. Lucu sangat. Okay. Okay, semua. Siapa berapa orang yang buat pau ayam hari ni? Ada okay. ramai ni. Kak Ma letak ni trivet Trivet. ada sini. So, and then kalau tak ada tu boleh letak ni tau. Chopstick. Supaya kita punya chopstick, kayu atau plastik. And then Kak Ma kukus tadi 10 minit je. Okay? Tapi Kak Ma rasa 8 minit pun boleh lah. So, this is hasilnya. Comel Kak Ma, comel. Tapi kalau kena air ni Kak Ma nak tunjuk. Kalau kena air ni dia tak cantik tengok. Dia jadi macam kedut lah sikit. Dia jadi kedut tak comel lah tu kan. Kira Kak Ma tak comel lah. Tapi kat ni kira okey. Ada yang okey. Kak Ma buka Buka Kak Ma, buka. Masya Allah. Penuh isi. Penuh isi. Alamak, tak boleh nak screenshot. Siapa pandai screenshot ni? Kak Adri. Siapa pandai screenshot? Sebab Kak Ma nak tunjuk dia punya kegebuan tepi ni comel. Dia tak masuk air kan. Tak ada poket. Air poket. Comel Kak Ma, Masya Allah. Sorry Kak Ma makan nasi. Sila Kak Ma, sila. Ya Allah sedapnya. Ya Allah sebab. Kita pun boleh membayang kesedapan. So you all should buat Dah dapat resepi iti ayam tu buatlah. Beres. So, siapa lagi yang buat pau? Buat pau beriti ke? Mari kita tengok orang lain. Okay. Let me see. Siapa lagi? Yang lain tengah proofing. Tengah duk steam kot tu. Dia agak lama masa kita nak berhenti tu lah. Agak lama sikit kan. Kalau for the first time. Kena hati-hati. Dia takut terkeluar apa semua. Tak apa. Beres. Shu, you wanna reveal nak tunjuk semua hasil. And then Kok Shu ada benda yang makan bersama dengan dia ke? Kejap mana Shu? Tak ada lah pula. Tak sempat lah pula. Tak apa. Buat habis macam tu lah. Ni akak nak share. Kalau siapa yang nak frozen jangan maknanya masa dia tengah nak kita dah habis inti apa semua tu kita boleh frozen terus. So letak macam ni. Tak perlu steam ke Kak Ma? Tak perlu. Tunggu masuk frozen. Terus frozen kan. Jangan tunggu dia naik. Jangan naik full lah. Maknanya separuh. Jangan. Separuh. Lepas tu taruh maknanya layer by layer tau. Takut dia tak nak bagi dia melekat. Letak ni parchment paper. Kadang kita freeze dia not more than 7 days lah kan. Kalau dah more than 7 days lagi fresh lagi tu. Tak pernah frozen. Peti tak muat dan juga memang akan habis terus. Dengan Thermomix ni senang buat kan. Senang buat. Katakan kita tak ramai, kita buat 250 terlebih lah dalam half. So kita simpan lah yang tu kita rasa nak steam 5 je lah. So yang 5 tu dia naik sikit tu simpan kat frozen. Baik Kak Ma, thanks for the tip. Go to Shu. Okay, welcome. Okay. Tengok ni first layer. Ada mantau goreng and belakang mantau sajalah kosong. Okay, kalau macam buat mantau ni steam kan, lepas tu makan tak habis, kita simpan di dalam fridge atau freezer. And then esok tu nak re-steam balik boleh untuk panaskan, tapi tak perlu sampai 18 minutes pun. Cukup dalam 10 minutes pun dah okey dah. Sekadar untuk memanaskan sebab kita bukan nak masak dia lagi kan. And then katakan macam nak buat fried mantau ni pun keluar fridge, boleh terus goreng. Nanti tekstur dia amazingly dalam dia akan terus lembut. Walaupun daripada sejuk kita terus masak. Cukup. Very nice. Kat luar crunchy, dalam lembut. Yes, betul. Thanks you. Kita nak ke Kak Adrina. Wow, tengok dia punya plating. Masya Allah. Dia macam sampai sekarang tak percaya pun Kak Adrina ni tak pernah masak tau. Kita humble. Okay. Kita nak ambil satu. This one. Cantik kan? You know, I'm not an artist and I guna Thermomix ni sebab
memang I buat yang paling simple-simple. Kalau I tengok orang lain dengan cara masakkan diorang, I'm amazed sebab I tak reti. I suka buat benda yang masuk kat dalam ni, keluar. Tak perlulah buat benda-benda macam ni. Sebab benda macam ni pada I rumit sangat. Betul tak? Jadi tadi kita nak tunjuk dia punya insight lah ya. Tapi yang ini kan, yang ini dah sejuk sikit dah. This is, I buat earlier tadi, this is sedap. Sebab dia ada rasa pumpkin. Dia rasa pumpkin. Kuning, nampak tak? Nampak. Nanti. Okay. So, yang lain I buat hari ni ada tengah goreng. So, tengah tunggu. Lepas ikan goreng, baru goreng yang tu. Jadi. Thanks gambar lah. Very nice. We eat with the eyes, with the heart, with everything lah. Kan? Kita rasa puas hati pula dengan kita buat. Dapat nutrition sekali. InsyaAllah. Happy sangat. Zeti, if you want to show something. Okay, I go to you, Zeti. Ada. Alright. Ooh. Ni lah zebra. Macam ni, nampak tak? Alhamdulillah, cantik sangat. Oh, tadi ada yang tanya, boleh pakai baking pan yang tak bertutup tak? Boleh. Cumanya nanti tak dapatlah square macam ni. Dia gelembung lah kat atas. Dia gelembung lah kat atas tu. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau loaf, saya suka yang macam ni kan. So zebra dia macam ni. So memang best. Thermomix ni menyelamatkan keadaan. Boleh buat roti beberapa kali pun tak apa. Okay, Zeti nak ambil gambar screenshot sekejap. Nanti I try to screenshot. Tunjuk sikit, Yos. 1, 2, 3. Alright. Very nice. Okay. Siapa lagi nak pindah? Okay, sama-sama. Kita nak pergi tengok orang-orang lain. Mungkin dia tengah tengok lagi. Okay, sebenarnya kita dah berada di hujung rancangan. 12:17 minit. Kita nak tengok soalan-soalan kalau ada. Sure. Siapa ada yang dah siap? I rasa sebab kita kan menunggu proofing. So kadang-kadang ada orang yang terlambat sikit ke apa ke kan. We go to the question ke, kita nak tengok ada siapa-siapa yang dah siap tak? Dia punya roti ke, mantau. Okay. Kalau tak sempat kan, kalau ada orang ambil masa, what we do, kita akan keluarkan dalam Facebook, masing-masing akan cerita kat Facebook. Betul. Pasal diorang punya ni. Boleh tag Fi, tag Kak. And then bila dah siap gambar you all boleh post. At the same time, you all pun hantar kita orang gambar-gambar tu semua. Okay. Nak tengok Linda punya proofing tu, dia boleh tunggu. Dia memang nak tunggu lagi tu. Dia punya, apa nama? Dia punya, okay. Nice Linda. Dia gitu sikit lagi je tu. Dia nak naik. Nanti jadi cantik zebra Linda. Actually tengah buat pumpkin soup sekali ni dekat dalam Thermomix. Ya Allah, dia ni unstoppable. Macam-macam buat. Sambil-sambil kan. Tak boleh tengok Thermomix tu free. Terus buat yang lain juga. Alright, Kak Syashu. Dah siap ke? Siap tunggu ni je. Kejap cari Kak Syashu. Melangok lah. Menanguk sebab banyak tau. Ya Allah Linda pumpkin soup siap dah dia dalam tu. Pergi cari Kak Syashu jap. Okay. Kak Syashu tak ada, tak jumpa. Kejap. Tu. Okay. Roti tengah bake lagi, tengah bakar lagi. I think about 10 minutes baru siap. Zebra kan? I punya hybrid matcha. Wah. Kenapa matcha kan? I tak tahu. And then First time ke buat macam ni? First time ke? I dah buat 2 kali macam tu. Tapi I think I terbuang matcha powder. That's why tak buat zebra hari ni. Betul buat matcha. Lepas tu I punya pau pun tengah ni. Sekejap I ambil. Ada bunyi kat belakang sekejap ya. Yes. Very nice. Perfect time insyaAllah. So kita pergi tengok dia punya soalan-soalan ada lagi ke tak. Okay, sekejap lagi tak apa. Sebab kita proofing kan. Kita memang ada yang tunggu lama sikit. Mana? Wow. Panas lagi kan? Panas. Ya, panas lagi. Ni kat luar ni RM3 sebiji. Ya. Dan bawah dia. Cantik Kak Syashu, cantik. Jadi I first time buat ni tau, yang diisi. Selalunya kalau balik dari Ipoh balik KL akan singgah pada R&R. R&R. Yik Mong, something like that.
pembelian tu nak tak payah beli dah. Ni, buat sendiri. Lagi. Yelah. Terima kasih Kak Shashu for joining. Cantik sangat. Nanti tag lah Kak Adrina Fi dekat Facebook and all kan. Yes. Kita beri inspiration to all others lagi. Okay. Right? Thanks. Sekejap. Sekejap ya. Lembut tu Fi. Ya Allah, Fi tak pernah lagi buat berinti sebabnya kalau buat tu tak sempat sambung inti, mesti dah habis lesap. Gebus gebas Shashu. Gebus gebas. Actually Fi ada resipi arwah mak yang inti dia guna daging cincang and the soun. Daging cincang, soun, ada carrot dan juga tu insyaAllah lah one day Fi kena buat lah. Dan dia ada telur rebus separuh atau suku macam tu. So dia ada telur, ada daging, ada soun, sayur kat dalam tu. Memang full. Memang kalau makan tu InsyaAllah one day dia adalah resipi arwah lah. Kita nanti kita try tengok. Okay. Di kacang apa semua boleh ganti ayam. Ya, boleh. Semua benda. Banyak sangat boleh buat. Alright. Thanks Kak Bani. Thanks all. InsyaAllah we are dah di penghujung rancangan dah. Sikit je lagi. Dah nak habis dah. We are at the end dah. Thanks all for joining. Spotlight for Okay. Thanks semua for joining. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa untuk kita kata untuk next cook along lagi. So can give us a suggestion kalau nak minta, maksudnya nak belajar apa, nak buat apa kan. Boleh PM, boleh give a suggestion like seperti kita kata kita dah guna Thermomix, kita share, kita dapat kebaikan, kita share the food, kita share the happiness, kita share bagi I uruskan spotlight, okay? Bagi I uruskan spotlight. Uruskan spotlight. Alright. Patut video duduk nampak bergerak-gerak. Okay. So, kalau kita nak sambung lagi untuk kongsi manfaat, kita tahu mungkin ramai orang di luar sana perlu Thermomix seperti kita. Kita share with the intention untuk share kebaikan. InsyaAllah moga sampai kebaikan tu. Kalau kita share the recipe pun, kita berharap kita dapat share, kita beri manfaat pada orang. Ada orang dapat manfaat daripada resipi-resipi kita. InsyaAllah. Dan kebaikan tu akan balik-balik pada kita nanti. So, thanks all for joining again. Terima kasih dan minta maaf kalau tersalah terkurang. Boleh bagi feedback kan, bertulis, tak bertulis, PM ke privately, publicly pun boleh, insyaAllah. We are open to improvement. Thanks all. Lagi Kak Tia nanti, okay, share around, okay. Alright, berminat nak jadi advisor ke anything, can come and ask. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Fi nak buat gallery review ke? Okay, boleh. Okay. Kalau kat gallery review kat depan orang tak nampak, Fi yang nampak. Yes. Alright. Nanti boleh share. Thank you semua yang join. Alright. Okay semua. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Nak ambil group foto ke Fi? Tak ada. Boleh kat depan ni. Kat depan. Sekejap. Ahmad nak kena ada dua. Tak nampak Pau. Tak nampak Pau. Okay, jap. Belakang sikit. Shu punya okey. Shu nak satu. Tanah. Askar dia tak sabar dah nak sambar tu. Nak yang goreng. Boleh ambil. Kita nak ambil kan. Kita dah boleh masuk frame. Dah boleh tutup. Nampak? Datin Lin, can you kalau work ada ni ada nama dia dekat sini. Okay, Fi ambil screenshot je macam mana. Siapa yang join tu jom take group photo. Okay, 1, 2, 3. Yeay. Sekali lagi smile. 1, 2, 3 smile.
Alright. Wah, meriah. Cantik. Nanti Fisher ada gambar. Thank you semua ya. Okay, I'm going Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil salammu. Lawak aja. Bye. Bye. Malinda. Sebab nanti. Thank you all. Sebab potluck. Okay, hari ni cuti tau, tak kerja. Itu seronok masak macam-macam tu. Mama je. Bye. Tutup je. Bye. Thank you Zeti. Thank you Shu. Thank you Kak Mar. Bye. Thank you. Tu sedapnya. Su, yang goreng tu. Yang goreng tu. Kak Mak punya pun boleh goreng. Pasal ada inti dalam. Oh, sedap juga tu. Ya. Dah nak try buat jugalah. Kalau yang kari tu, yang kita ada kari, kita buat sedap juga tau. Dah tutup dah. Dia chicken, lepas tu kari, lepas tu kita goreng. Ya Allah, sedapnya. Goreng sekarang. Sekejap lagi nak try goreng. Sekejap. Zeti. Ya. Macam mana kita nak tahu dah naik Okey, boleh buka tak? Slide, tengok sikit. 45 minit Tak nampak lah, Linda. Macam naik macam tak naik. Naik dah tu. Sikit, naik dah tu. Sudah naik. Sekarang tutup. Sekarang tutup. Yes. Tutup dulu. Tutup. Bakar. Bakar, tutup pergi bakar. Dah boleh bakar sekarang? Yes. Boleh dah. Tak payah sapu susu. Nak tanya, dia punya charcoal tu rasa macam mana? Charcoal powder? Dia tak ada rasa tak? Zebra. Akak buat coklat je. Akak tak ada charcoal tu. Akak buat coklat. Boleh, tak ada masalah. Kejap nak tengok oven. Ibu nak on oven dulu jap. Su tak boleh minum kopi Su. Anti minum kopi dengan ni Hula. Kami nak kopi. Not a coffee fan. Oh, bagus. Linda. Ni macam ni. Linda dah hilang. Dia panaskan oven. Tengah panaskan oven. Ini dalam oven dah. Tengok ni macam ni, tengok. Macam mana? Ni. Sama. Okey, bakar. Okey, tengah panaskan oven. Ni keluarkan vegetable stock. Tadi buat kejap. Okey. Ni yang Shazana. Tunjuk kat dia juga. Cantik tu. Tunjuk. Wow, kejap je. I nak spotlight you ya. Nak ambil gambar kejap ya. Dah Lin. Kak apa? Ya. Kamera tu dekat sangat. Tak nampak langsung pau Kak Ma tu. Jauhkan sikit. Nampak tak? Okey, kejap sekali lagi Shazana. Kita coklat. Dapat coklat. Cantik. Saya tak pokok dengan tepung beras, tak air. Lepas tu kita buat macam nanti dia bila dia kembang, dia jadi pecah-pecah merekah. Dia macam pau cendawan tu kan? Pau cendawan. Sebab kita kan ada macam pau cendawan. Campur dengan tepung beras. Ya. Betul. Kat atas ya. Okey, cantik. Shazana nanti Grab sampai. Cantiknya roti Zeti. Lin, mana gambar Lin? Lin buat apa? Buat dek je. Dia buat lepas ni dia buat baik-baik, senyap-senyap dengan orang lain dah siap baru dia buat. Baru dia ambil foto, dia ambil video ya Lin. Lin ambil foto cantik-cantik nervous. Sekali lagi pandang, semua orang pandang kamera. Okey, jap. Lagi. Ed. Tunggu jap. Cepat pakai tudung. Pakai tudung cepat. Cepat buka tudung. Ada backdrop lah, tak nampak. Nampak tak? Hilang. Nampak. Okey, Cun. Sedar ke? Mana tengah tunggu Lin? Dah. Lin, mana Lin? Lin tak ada. Dah lah. Ada gambar dia kan? Dia dah on video.
Lin, nanti you tukar you punya ni Okey, lah. dah. Sekarang bawa ada. Tu dia. Lawa tu. Sekejap ya, I tengok dulu. Oh cantik. Kejap. Tapi I tak nampak I punya rose satu je. Kejap ambil sekali lagi. Kejap. Hilang. Tak nampak pau tu. Okey, pandang. Okey. Baik sekali. Yalah, nampaklah tiga-tiga I punya. Alhamdulillah. The show is going to be on time. So, at least kita tak ambil masa lama sangat kan? Simple Kak, simple. Orang boleh follow. Orang boleh follow ha. So, kita buat ini je. Mana kita punya ni?